Okey, kali ini saya akan tunjuk untuk menyelesaikan masalah bagi latihan yang kedua bagi tajuk node analysis, nodal analysis. Okey. So, daripada sini seperti biasa, apa yang perlu kamu buat adalah kamu kena tetapkan di mana node. So, di sini node ada 3. Pertama, kedua dan 3. Okey. So, kita namakan yang pertama adalah V1, V2 dan yang ketiga ini adalah grounding. Okey, daripada sini kita satukan dia. Okay, so kedua kita kena ikut, kena declare di mana arah arus mengalir. So ini ada supply, voltage source mengalir daripada positif ke negatif. So dia flow ke atas dan masuk ke V1. Okay, bila masuk ke V1 ada dua simpang, satu dia turun ke bawah dan satu dia akan pergi melalui 5 ohm, 5 ohm. Then go to 5 ohm. Okay, terus akan jumpa V2. Okay, bila melalui V2, dekat sini, dia ada dua simpang. Satu pergi ke 2 ohm dan satu pergi ke 10 ohm. Okay, tapi yang 2 ohm, dia ada satu source di sini. Source di sini, dia mengalir daripada positif ke negatif. So, current flow dekat sini. So, yang ini dia akan turun ke bawah. Dah sini ada kan? Okay. Okay. Okay, positif, negatif. Okay. Dia akan mengalir macam tu. So, kamu kena decide dulu Okay. Dah selesai. Baru kita selesaikan untuk node pertama. Okay, di sini kamu perlu cari V1, V2, I node dan juga power dissipated. Okay, sebab dia kata find power dissipated in the 5 ohm resistor. So, dia nak power dissipated pada 5 ohm resistor. Okay, maksudnya pada bahagian ni pada bahagian anak panah I phase ni. Okay, so kita nak kena selesaikan bahagian tu. Okay, apa perlu kita buat? Seperti biasa, kita selesaikan dulu KCL di bahagian setiap node yang ada. Kemudian baru kita selesaikan dengan matrik. Okay, kita perlu selesaikan dengan matrik songsang, reverse matrik. Okay, so firstly kita declare mana satu node. Okay, first for node 1. Okay, current flow. Okay, daripada arah kiri masuk. Okay, jumpa simpang, dia pecah pada 2, keluar. Keluar. So, kita namakan current ini sebelah kiri adalah IA, kanan adalah IB dan ke bawah adalah IC. Okay, so current flow daripada supply daripada supply dia terus pergi ke V1. So, daripada supply bermaksud 20 ohm. Tapi dia melalui resistor 2 ohm. Okay, 20 ohm, 20 volt, sorry. 20 volt. Okay. So, selepas tu bila pada titik ni, dia keluar dan bertemu dengan, dan melalui 5 ohm punya resistor dan bertemu V2. Okay, dia bertemu V2 melalui 5 ohm punya resistor. Okay, so yang satu lagi untuk IC, dia ke bawah. Dia ke bawah, dia melalui 20 ohm punya resistor. Okay, ni grounding Okay, so kita selesaikan. Firstly, kita kena tahu IA masuk, okay, jumlah in equals to total of out. Okay, so in adalah IA equals to out adalah IB and IC. Okay, so IA macam mana selesai? IA equals to daripada source dia masuk ke V1. So bermaksud daripada source dia minus V1 masuk ke V1 kena over dengan 2 ohm. Okay, then equals to V1 minus V2 sebab dia keluar pergi ke V2. So V1 minus V2 over 5 untuk IB. Then tambah dengan IC adalah V1 terus ke grounding. That's why V1 minus 0 over 20. So 0 kita tak tulis lah. Saya tak tulis Kamu nak tulis boleh. Okay, macam tu. Okay. Okay, so bila kamu selesaikan, kamu bahagikan 20 bahagi dengan 2, kamu akan dapat 10 minus
1/2 V1, kamu akan dapat 0.5 V1. Sama dengan 1/5 for V1 adalah 0.2 V1 minus 0.2 V2, then plus with 1/20 for V1 equals to 0.005 V1. Then if you can simplify, okay. Okay, so kita maintain, kita nak simplify, kita maintain 10 di sini, dan baki ni kita bawa ke sini. Okay. So 10 equals to 0.2 V1. Okay, kita asingkan sebelah V1 plus 0.5 V1 plus 0.05 V1, 0.05, sorry, 1/20, 0.05. Okay, so minus 0.2 V2. Okay, last kali kamu akan dapat, after simplify, minus V1 dengan V1, kamu akan dapat 0.75 V1 minus 0.2 V2. This is for equation 1. Okay, so for note 2, what you need to do is find the node. Okay, find the node for V2. Okay, so this is current flow in, this is out. Oh, sorry. In ada dua. Okay, sorry. Ada dua simpang. Kita namakan X dengan Y, X, Y dan Z. So X, Y adalah current flow in to the node. Okay. Untuk Z, dia adalah current flow out from the node. Okay, so kita namakan tadi IX, IY dan IZ. Okay. So, bila kamu tengok kat sini, yang masuk ke V2 adalah from V1 melalui 5 ohm. Okay. So, yang masuk daripada arah IY adalah daripada source melalui V2. So, apa yang perlu kita tulis adalah, sini adalah daripada arah V1 melalui 5 ohm. Ni adalah melalui source 8, I phase ada melalui 2 ohm, dan dia terus ke ground. Ground dia adalah 10 melalui 10. Okay, 10. Okay, jom kita selesaikan. Macam mana kita nak selesaikan? So in ada 2, so bermaksud in IX plus IY equals to out ada 2, ada 1 out equals to IZ. Okay, so for I in, IX sama dengan V1 minus V2 over 5. Okay, V1 minus V2 over 5 plus IY. Okay, 8 I phase minus V2 over 2. Phase minus V2 over 2. Then equals to IZ adalah V2 over 10 V2 minus 0 over 10. Okay, so then kamu boleh simplify Okay, simplify benda ni. Okay, macam nak simplify? Bila kamu tengok kat sini, ada I note kat sini kan? Okay, I note kat sini. Kamu tengok pada circuit ni, arus I note ni berada di 5 ohm. Okay, kita tengok 5 ohm ni, yang kita tengok tadi adalah I apa? 5 ohm di sini kan? 5 ohm. So, dia adalah IX. Okay. So, IX tadi persamaan yang kita dapat dia apa dia? Ini kan persamaan IX. Ini kan persamaan IX. Okay. So, bermaksud IX, persamaan IX adalah persamaan dengan I phase. Okay. Untuk I phase ni. So, that's why persamaan bagi IX sama dengan
I face punya persamaan. Okay, apa dia Ix punya persamaan? V1 minus V2 over 5. Okay, persamaan ni akan kamu masuk menggantikan I face. Okay, V1 minus V2 over 5 plus 8. Okay, you times dengan persamaan ni lah. Okay, V1 minus V2 over 5. Okay, minus V2 over 2. Okay, equals to V2 over 10. Okay, so bila kamu selesaikan, okay, V1 minus V2 over 5 plus, ni darab masuk. Okay, bila darab masuk, okay, bila darab masuk 8 bahagi 5 V1. Okay, 8 bahagi 5 V1 adalah 1.6 V1. Minus dengan 8 bahagi 5 V2 adalah 1.6 V2. Okay, so ini adalah V2. So minus V2. Satu lagi. Okay, minus V2. So minus V2. Jangan lupa. So baru kita bahagikan sekali lagi untuk 2. Okay, sebab bahagi 2 atas ni jangan tinggal Jangan tinggal Okay, equals to V2 over 10. Okay, so daripada sini kamu dah boleh selesaikan persamaan di mana kamu dapat 1/5 1 over 5 untuk V1 adalah 0.2 V1 minus 0.2 V2 plus 0.8 V1 minus 0.8 V2 minus 0.5 V2. Okay, equals to V2 0.1 V2. So dekat sini kamu kena selesaikan. Okay, selepas kamu dapat satu persamaan macam ni, kamu kena selesaikan dengan asingkan V1 dan V1 dan V2 selesaikan dengan V2. Okay, so V1 tambah antara V1, V2 tambah antara V2. So bila result untuk V1, saya dapat 1 V1 minus 1 V1 negative V1 plus 1.6 V2 equals to 0. So this is for second equation. Okay, so bila kamu dapat first equation and then the second equation, you can solve by using metric to find the reverse metric. Okay. Okay, yang penting kita nak cari dekat sini adalah nilai X. X ni mewakili V1 dan V2 tadi kan. Okay, so kita cari A dulu dan kemudian kita darab dengan B. B sedia ada. B adalah daripada yang source ataupun source yang mana dia? Ini. Okay, itu adalah bahagian B. Okay, so daripada sini kita kena buat matrik. Okay, ini adalah formula matrik songsang. Okay, ini formula matrik songsang. Okay, sebelum kamu nak buat matrik songsang, kamu kena selesaikan mengikut keadaan biasa. Okay, kamu kena satukan nilai A, X dan B. Okay, macam mana satukan daripada persamaan tadi, persamaan ini kamu satukan. Okay, di mana V1 sebelah sini, V2 sebelah sini. Okay, so V1, V2 macam biasa, ini adalah daripada source Okay, sama dengan 10 dan sama dengan 0 tu. Okay, seterusnya baru kamu selesaikan mengikut matrik songsang. Okay, mengikut matrik songsang kita guna formula yang di atas ni lah. Okay, kamu masukkan value iaitu A atas ni A, B, C, D. So dia nak A times D, so A times D minus B times C. Okay, so bila kamu gunakan matrik ni, yang ni pun jangan lupa kedudukan bagi D dengan A ni adalah berubah. AD, D dengan A adalah bertukar. C dengan B saja tetap kedudukan, cuma perlu ditambah dengan negatif. Okay, so kamu akan dapat macam ni lah.
Okay, so kamu selesaikan persamaan. Mula selesaikan dulu sebelah sini. Dah dapat jawapan, baru kamu darab masuk. Darab yang persamaan sini, darab masuk bagi setiap satu ni. Okay. Lepas tu baru kamu akan dapat result macam ni. 1.6, 1, 0.2 and 0.75. Okay. Dah dapat, then baru kamu selesaikan mengikut yang kita nak awal tadi kan. Kita nak yang ni. So, baru kamu selesaikan. Iaitu X equals to reverse A times B. Okay. So, reverse A, kamu dapat ini times dengan B yang asal tu. Okay, X tu. Okay. Okay, bila kamu darab masuk, okay, cara darab masuk dia macam ni. Okay, yang atas ataupun yang sebelah sini darab dengan yang atas. Yang sebelah kanan darab dengan yang bawah. Okay, so result yang akan kamu dapat adalah 16 dan 10. Okay, so V1, V2 adalah 16 dengan 10 ni. So, V1 adalah 16, V2 adalah 10. Okay. Kamu boleh tulis macam ni atau macam ni. Okay, bila last kali saya lebih prefer untuk kamu tulis macam ni lah bagi permakahan. Okay. Okay, so saya harap kamu faham mengenai penerangan yang saya bagi latihan nombor 2. So, terima kasih.